Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita diberikan peluang dan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita dapat menunaikan ibadah puasa. Pada hari ini puasa Ashura bersempena dengan 10 Muharram 1442 Hijrah, yang mudah-mudahan puasa kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhimil ladzati ya'ni al-mauta. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah, salah seorang daripada sahabat besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Namanya sebelum daripada dia memeluk Islam adalah Abdul Syams, hamba matahari. Selepas daripada memeluk Islam, maka nama dia ditukar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdul Rahman. Nama dia sebelum Islam Abdul Syams, hamba matahari. Lepas masuk Islam Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, di antara kelebihan dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 5,347 hadis, lebih kurang lagu tu, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan Abu Hurairah di antaranya kelebihan beliau adalah sahabat yang paling banyak menghabiskan masa hidup dia dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana selepas daripada dia berhijrah daripada Yaman, asalnya Abu Hurairah daripada Yaman, iaitulah daripada kabilah Ad-Daus. Nama panjang dia Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yamani, daripada suku kaum Ad-Daus dan daripada negara Yaman. Bila dia mai ke Madinah Al-Munawwarah, Abu Hurairah termasuk daripada salah seorang ahlu sufah,
yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang susah, yang miskin, yang tidak ada harta seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Maka ulama mengatakan bilangan ahlus suffah ketika mana hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 40 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Buyutus Sahabah Haula al-Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Maka Abu Hurairah salah seorang daripada ahlus suffah, sahabat yang susah. Maka bila mana dia mai daripada Yaman, dia duduk di tempat ahlus suffah dekat dengan Raudah, berdekatan dengan maqam baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Abu Hurairah sahabat yang paling banyak masa menghabiskan masa dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis, menghafaz hadis daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita tengok walaupun Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, dia paling awal kali. Nombor satu atas muka bumi lelaki daripada kalangan dewasa yang beriman dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak dibilang tak lebih daripada 200 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana masa Abu Hurairah nak dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat berbeza. Kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia mempunyai skop kerja dia. Abu Hurairah dia tidak ditanggung dengan apa-apa jawatan, terutamanya ketika mana berada di Madinah Al-Munawwarah. Full time dia mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia terlibat dengan pentadbiran kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Dia kena pi sana, dia kena pi sini, dia kena pi sana, dia kena pi sini. Maka masa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agak terhad berbanding dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu sebab yang pertama kata ulama, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah disebabkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Satu hari Abu Hurairah dia mai mengadu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis daripada kamu, tetapi bila mana banyak aku dengar, banyak juga yang aku lupa. Itu biasalah tu. Kalau kita habang ingat tak lupa-lupa, ni mohon baiklah. Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lupa. Maka dia minta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan, dia diberikan kekuatan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Abu Hurairah khusus supaya diberikan kekuatan ingatan pada beliau. Kata Abu Hurairah, selepas daripada baginda berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan ingatan kepadaku, mulai pada hari tersebut sehinggalah hari ini, sehinggalah wafat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa-apa hadis, apa-apa ilmu yang dia dengar daripada mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah lupa. Ini berkat doa Rasulullah. Hikmah juga Rasulullah meninggal kita tak dan jumpa. Mau kalau Nabi duk ada tuan-tuan, pakai tak pi mengaji mana dah, pi pakai talak kepala kat Nabi ya, pi Mekah tiap-tiap tahun, ya Rasulullah doa sat kat kepala saya biar bagi ingat sikit. Lepas tu pakai tak main ngaji dah. Tok guru main mengajak orang lah, Syekh Badaruddin main mengajak tak ada orang. Pasal apa? Pakai jadi Abu Hurairah habis belaka dah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya di antara kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, satu hari Abu Hurairah dia ada satu beg kecil, kita panggil kisun, kang ya sin, kisun. Kisun tu maksud beg kecil, posh bag tu lah. Jangan silap faham lah.
Sakit main kiss awak, main kiss awak orang kita dah faham, main cium, saya nak cium awak, boleh penyakit belakang lah tu. Nah, kiss tu makna beg kecil dia ada bawa posh bag. Supaya kita ni dompet lah barangkali besar sikit. Nah, dia main dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doa untuk saya. Doa keberkatan untuk saya wahai Rasulullah, terutamanya pada beg hak saya bawa ni ya Rasulullah. Maka ketika itu dia pun bagi kat Nabi SAW beg dia, dan Nabi pun masukkan tangan dalam beg. Nabi masukkan tangan dalam beg. Habis kurang lagu ni lah kisun kita kata, beg tak besar mana. Nabi serelup masuk tangan, Nabi berdoa dan Nabi buat isyarat goncang-goncang sikit. Lepas tu Nabi kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau hang nak makan, hang serelup saja, akan ada makanan. Kerana beg yang Nabi doa tu, Abu Hurairah minta supaya makanan hak dia bawa tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Abu Hurairah, selepas kewafatan Nabi SAW, beg makanan aku tadi ni tak pernah refill lah. Tak pernah pi tambah dah, habis roti dah kena pi di medin ke apa, tak ada pi dah. Bahasa kita medin lah. Nah, tak payah pi tambah dah. Bila aku lapar, aku serelup ambil, serelup ambil, serelup ambil, serelup ada, serelup ada. Sehinggalah zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, sampai zaman Sayyidina Uthman, takdir Allah, beg hak aku duk bawa makanan, beg hak Nabi doa tadi ni hilang, tak tahu jumpa duk tang mana pun tak tahu, pakai hilang pi lagu tu saja. Nah, ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat kenduri panggil 3,000 orang masak nasi tengah 2 kilo, panggil Nabi mai doa, ya Rasulullah, tolong doa kat kawah kenduri saya ni. Nabi pun doa, tutup habis catering kat Malaysia ni. Pasal apa? Pasal panggil Nabi doa boleh makan 30,000 orang. Ni apa ni? Hikmah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah nak ajak kita, mu percaya ke mu tak percaya dengan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu sedikit sebanyak tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik. Abu Hurairah maksud dia bapak kucing. Pasal apa bapak kucing? Kerana Abu Hurairah dia punya tangan jubah dia luah. Tangan ni luah. Macam maklum pergi Mekah tu beli jubah abaya di Safah. Ada rembiang tangan Pak Long, baru tukar duit saja Pak Long belakang tu. Belakang mana dalam Safah tu ada money changer, baru pergi tukar RM1,000. Boleh dalam 860 rial lebih kurang. Dia rembiang laki dia, abang-abang tak sat ni lepas mayang lohok tak sat ni cek lalu satu kedai tu Arab tu, dia duk kata kedai dia murah. Kita pun tanya tang mana, dia kata di atas no, dekat dengan food court no, dekat saji no. Abang jom kita pergi tengok. Rembiang pi tanya-tanya berapa? Satu 150 rial, dua lek 250 rial. Patutnya 300 rial. Dia kata, abang ambil lah bang, bukan senang nak main Mekah ni, tahun depan tak tahu lagi. Pergi ngayak tu 250 rial, tak ada apa lagi. Hak laki tu pun tak ada nak merasa duit ada tukar. Kih apa? Kih jubah abaya, hak tangan luah, hak umbrella kembang atas, kembang bawah, semua lah kali balik Malaysia, tak kembang-kembang sampai ke sudah. Duk pakai ju kelawar tu lah. Gelak tu nampak gaya lagu betul dah tu. Maklum duk gelak tu duk berata dah. Dia dah tu. Bukan maklum tahun ni lah. Sungai 3 tu. Sungai 2 tak apa. Alhamdulillah. Nah, jadi dia Abu Hurairah, dia ni tangan jubah dia besar. Satu hari dia nampak seekor anak kucing, ketun, hirrah anak kucing. Maka dia sayang ke anak kucing, dia buah anak kucing dalam dia punya jubah. Biar orang tu lah dia buah. Maka bila dia main kat Nabi, Nabi duk tengok dalam tangan dia ni duk kocok tu. Nabi tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang ada dalam tangan hang ni? Apa yang ada dalam tangan jubah kamu ni? Dia kata, ya Rasulullah, ada seekor anak kucing. Maka Nabi SAW bagi gelaran kepada Abu Hurairah, bapak kucing, kerana sayang sukanya beliau kepada kucing. Ada tak yang malam ni suka kepada ayam? Bawa main ayam, beli ayam dan saat ni di Padang Nora ke pasal malam ke ayam hidup orang duk jual.
tiba-tiba nak buka puasa hari Ashura. Dia beli dah sazat pun balik di kedai no. Sampai tang masjid Sungai Dua Al-Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak balik jawi takut tak ada mayang. Singgahlah main di masjid, bawa ayam hak dia beli, ayam katik no, sekok RM68. Dia nak taruh di motor, takut orang balas lagi, takut ayam terbang. Dia bawa masuk main dalam masjid. Dia buh tak mana? Dia buh lem kain dia. Ikat lem kain. Tu imam pun tanya, haji main mana? Saya main tasak ni main cari ayam. Tu duk godek apa tu lem kain? Anak ayam tasak ni lah, takut nak buh di motor kau orang ambil. Tu imam pun buh, saya bagi gelaran bapak ayam. Agak-agak tu imam tu jadi guna. Tak. Tu imam tu balik awal ICU, lepas tu qul huwallahu ahad, telah kembali ke rahmatullah. Pasal apa? Pasal gelaran tu kurang cantik. Jadi panggil gelaran hak baik-baik tak dilarang oleh syarak, tapi kalau panggil dengan gelaran yang tidak baik dilarang oleh syarak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu gelang orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Man capik panggil dia. Memang dia capik pun. Nah, panggil man saja sudahlah, melainkan waktu darurah sahaja dibenarkan oleh syarak. Kok Sungai Dua ada 10 orang man tu ada. Merah man pun dia juga. Man kantui, man boroi, man kerin, man rebau, man kambing, man dadih, man kotiau, man udang, man capek, man lenggok. 10 man tu ada. Kawan ni nak main cari man. Man mana? Dia pun tanya, haji saya nak cari man. Man hak mana? Kita pun abang sekian-sekian man tak tak ni. Dia kata man capik yo. Waktu tu baru boleh sebut man capik ke man boroi ke. Nak bagi orang hak cari tu tahu man mana hak dia nak jumpa. Selepas daripada dia tahu kata man mana dia nak jumpa, maka ketika itu tidak dibenar lagi oleh syarak. Ni pantang lepas kira nak panggil orang go suka ya. Man capik, man boroi, dia panggil orang sedap saja. Maka dilarang oleh syarak. Kerana satu benda yang kawan kita tak suka kita panggil dengan nama tersebut, maka tak diizinkan oleh syarak. Maka itu sebab diberi gelaran Abu Hurairah bapak kucing, kerana dia suka kepada anak kucing. Baik, siapa berkata? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan. Nabi kata, Abu Hurairah bagi tahu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, wahai para sahabat, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena sentiasa mengingati satu benda yang menghilangkan segala kelazatan, yakni berbanyakkan olehmu mengingati akan kematian. Ini tuntutan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang mati tak kira tua, tak kira muda, meninggal dunia belakang-belakang dah. Mati pula dalam keadaan mengejut. Ada yang mati duk bawa motor, tiba-tiba serangan jantung, jatuh motor, meninggal. Ada yang mati ketika mana sujud, alhamdulillah. Ada yang mati duk sembang di kedai makan, tiba-tiba orang mentetak tengah belakang, mati. Ada yang mati ketika mana melaksanakan ibadah umrah, mati. Ada yang mati ketika mana berzina, mati. Ada yang mati ketika minum arak, mati. Ada yang mati ketika mana duk seduh isyak akak, pergi ngayak tu ya, mati dalam keadaan melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian di mana-mana sahaja akan menjelma. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kami sekali-kali tidak akan melengah-lengahkan, kami takkan melewat-lewatkan, kami tidak akan menangguh-nangguhkan ajal seseorang itu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah tetap siap dah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sadaqallahul azim.
Allah Ta'ala sebut tidak ada seorang di kalangan kamu mengetahui, tak ada seorang daripada kita mengetahui apakah esok hari kita dapat melaksanakan apa yang telah kita rancang pada hari ini. Nah, saya duk rancang besok nak pergi makan nasi Arab. Duk tengok depa duk buh dalam Facebook terliok, oh kita nak makan nasi Arab. Rancang dia. Abang dah kat isteri besok abang kelas pukul 8 sampai pukul 11. Lepas tu elok nak habis tengah jam tu, siap-siaplah kita pergi makan. Lagi habis tu nasi Arab. Oh dia lah. Esok punya kerja tu. Tapi ada agak-agak sampai ke tak sampai, wallahu a'lam. Nah, sampai ke tak sampai, wallahu a'lam. Barangkali besok ada yang buat kenduri kahwin, barangkali besok ada yang nak buat kenduri tahlil, ada yang nak pergi ziarah kawan, ada yang nak pergi tengok orang sakit, ada yang nak pergi ladang kelapa sawit hak dia usahakan, ada yang nak pergi bercuti dan sebagainya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seorang pun tak tahu pada keesokan harinya apa hak dia rancang hari ni boleh buat ke tak boleh buat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan Allah Ta'ala kata tak ada seorang pun daripada kalangan manusia yang mengetahui di manakah dia akan meninggal dunia, di manakah dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dia kematian di mana-mana sahaja. Satu hari ditanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ditanya kepada beliau, wahai Abu Musa radhiyallahu taala anhu wa arda, kami nak tanya kamu, bilakah masa seseorang manusia itu tidak mengenali orang lain? Kami nak tanya kamu, bilakah masa, bilakah waktu satu-satu orang manusia tu dia tak kenal dah siapa yang duduk di sekeliling dia. Dia tak kenal dah yang duduk kanan dia, yang duduk kiri dia, yang duduk cakap dengan dia. Dia tak kenal dah waktu tu. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia melihat malakul maut, ketika mana dia menghadapi sakaratul maut, waktu tu tak kenal siapa dah. Sebab itu diberikan nama sakarat. Sakarat pada kalimah sakarun. Apa dia maksud sakarun? Iaitulah mabuk. Bukan mabuk minum yang tum. Mabuk menghadapi kematian sampai tak kenal orang dah belum. Nah, mabuk menghadapi kematian tak kenal orang. Kerana pada saat kematian kita roh sampai di gharghara, ketika itu dalam riwayat menyatakan bahawasanya kita akan diperlihatkan oleh Allah tentang perkara-perkara yang dahulunya kita hanya percaya dan belajar saja. Waktu menghadapi sakaratul maut, dizahirkan di depan mata kepala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat rupa malakul maut, malaikat maut alaihi salatu wassalam. Malaikat maut ketika itu sekiranya dia bakal jenazah yang baik, maka baiklah rupa keadaan malakul maut. Tapi kalau dia tak baik, maka buruklah rupa malakul maut yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya dia orang yang baik, orang yang soleh, ketika mana dia nak mati ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala kata orang hak baik-baik ni bila mana dia nak mati, ketika itulah Allah Ta'ala utuskan malaikat rahmat mai kat dia. Nah, mai kat dia, mai kat kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mai buat apa? Mai pada ketika itu malaikat pun berkata la tahzanu la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, kata malaikat yang rahmat tadi ni. Kepada siapa? Kepada bakal jenazah yang baik. La tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu risau, kerana wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada hari ini wahai hamba Allah yang baik, ketahuilah aku nak sampaikan berita gembira bahawasanya Allah Ta'ala telah sediakan syurga buat kamu, Allah telah sediakan tempat yang baik buat kamu. Maka
kamu jangan risau, kamu jangan takut. Ini hal keadaan orang-orang yang baik apabila mereka ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tak baik lagu mana maklum? Orang tak baik Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ini hal keadaan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata hal keadaan mereka yang tak baik nak mati ni pada hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala kata hatta idza jaa ahadahumul maut, dan apabila sampainya masa saat kematian kepada orang-orang yang ingkar kepada kami, kata Allah. Waktu dia sihat dia buat maksiat pada Allah, waktu dia kaya dia penanya orang, waktu dia ada kuasa dia zalim orang, waktu dia ada ilmu dia bongkak, dia sombong, dia bangga diri dengan orang. Bila mana hatta idza jaa ahadahumul maut, bila mana tibanya saat kematian kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur tadi, dia duk rasa sakit sakaratul maut, dia duk nampak malaikat maut, dia duk berasa pedih sakaratul maut, dia minta ke Allah Ta'ala, qala rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan kami atas muka bumi, bagi sat peluang kat kami, bagi sat masa kat kami, bagi sat kat kami ni satu tempoh masa, sat pun tak apa kami nak. Sebab apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kerana apa ya Allah? Aku minta kat kamu supaya tangguhkan kematian aku. Tidak dapat, tidak lain adalah aku nak melakukan amal-amal saleh, aku nak buat amal ketaatan fima taraktu, yang aku tinggal ketika aku sihat suatu ketika dahulu. Wahai Allah, aku nak pi mengaji, nak bagi reti hukum hakam. Wahai Allah, waktu nak mati ya. Wahai Allah, aku nak semayang cukup 5 waktu. Wahai Allah, dulu aku semayang tak cukup 5 waktu. Wahai Allah, aku nak minta maaf balik kepada ahli keluarga aku, dulu aku buat zalim kat mereka. Wahai Allah, aku nak mengaji fardu ain halal haram, dulu aku tak mengaji. Wahai Allah, bagi sat peluang kat aku, bagi sat masa kat aku, bagi sat kat aku ni satu tempoh masa hak aku nak buat benda-benda hak aku tak boleh buat. Kata Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah Ta'ala kata apa? Hampa cakap hari ni tak ada guna dah. Aku tak terima dah apa yang kamu nak. Dulu nak aku bagi sihat, hang tak mau buat ketaatan. Dulu nak aku bagi masa, hang kalut kata hang kerja, hang kalut kata hang meniaga, hang kalut dengan projek, hang kalut dengan hak no, sampai hang tak dan nak semayang, sampai hang tak dan nak mengaji, sampai hang tak ambil kisah halal haram, sampai hang terlupa kata hang nak mati. Allah Ta'ala kata, dah hang ni tak boleh dah, aku tak bagi cak dah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dah, aku tak bagi dah. Dan Allah Ta'ala menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di antara mereka itu, yakni orang yang tak baik tadi, apabila dia mati, dia akan berada di satu kawasan, satu tempat dalam kubur dia tu. Barzakhun, apa makna barzakh? Iaitu penghalang. Penghalang apa? Yang memisahkan antara orang mati pada hari ini dengan hari akhirat padang mahsyar adalah alam barzakh semata-mata. Apabila hidup dalam alam barzakh sekian tahun, sekian lama, maka selepas daripada itulah akan berpindah pula ke alam yang kekal abadi, iaitulah alam akhirat. Ini orang tak baik. Orang tak baik apabila nak mati, dia minta pada Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula nak buat amal soleh. Sebab itu kata Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi alaih,
Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih menyatakan bahawasanya pada ibu-ibu ayah sekalian, menyatakan bahawasanya cuba kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang tidak baik apabila dia menghadapi saat kematian, dia tak minta nak kembali kepada ahli keluarga dia. Kalau dia seorang ibu, dia tak minta, wahai Allah, kami nak balik ke dunia, kami nak peluk cium anak kami. Tak ada. Kalau dia seorang suami, dia tak minta, wahai Allah, kembalikan kami atas muka bumi, kami nak peluk cium bini dan anak kami. Tak. Kalau dia seorang anak, dia tak minta, wahai Allah, kembalikan kami atas muka bumi, kami nak cium peluk ibu dan ayah kami. Tak. Waktu tu yang dia minta apa? La'alli a'malu salihah. Aku nak buat amal soleh, hak diri aku punya. Orang lain aku tak mau ambil tahu dah. Hak diri aku saja ni yang aku nak buat supaya aku tak mau dah rasa macam mana aku duk rasa pada ketika ni, iaitu sakaratul maut. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut surah Al-An'am ayat 27, ayat 28. Sekiranya, ni kalau habaq kalau ni tak apa nak cantik lah. Kalau aku kaya, tapi mai kaya dia tukar alim lah. Kalau aku kaya, hari-hari raya, tiap-tiap hari raya nak bayar bil rumah kawan nu, nak turak jalan tang ni, nak kalau kaya. Tapi bila kaya, dia tak jadi kot tu dah. Rumah hang rumah aku, duit hang duit aku, dalam rumah hang pun jalan rumah aku juga. Tu bila dah kaya, tu dah bak kalau. Nah, baik. Kalaulah Allah Ta'ala menerima permintaan mereka yang nak mati tadi ni, Allah Ta'ala terima. Depa kata qala rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan kami atas muka bumi, bagi hidup sat saja. Okey. Sekiranya kita kata, sekiranya Allah Ta'ala bagi kat mereka peluang, agak-agak lah mereka buat tak macam mana hal mereka berjanji waktu nak mati tu. Ni cerita kalau, tapi memang tak jadi pun. Kalau Allah Ta'ala nak habakkan kita, kalau aku bagi sekalipun, puak-puak ni nak buat ke tak buat, hak mereka duk kata qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, wahai Tuhan, bagi kat kami masa sah, panjangkan sikit saja umur kami ni, kami nak buat amal soleh, hak kami tinggal dulu no. Sekiranya Allah Ta'ala kata baik, aku panjangkan sikit umur apa, agak-agak mereka buat tak? Allah jawab surah Al-An'am 27-28. Apa dia Allah Ta'ala kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sadaqallahul azim. Apa dia? Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata walau tara, wahai Muhammad, sekiranya pada hari akhirat, tara, kamu melihat, wahai Muhammad, pada hari akhirat kalau kamu tengok sekumpulan manusia daripada kalangan umat kamu buat apa? Wuqifu 'alan nar, berjalan menuju ke neraka Allah. Muhammad, kalau hari akhirat no, kamu nampak satu kumpulan manusia yang mereka ni aku dah tetapkan wuqifu 'alan nar, akan dilempang, akan dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan maksiat yang mereka buat, mereka tak taubat pada kami. Kalau kamu nampak pada ketika tu, faqalu, berkata mereka, siapa mereka tu? Ni nak masuk neraka ni dah. Depa sambil duduk jalan tu, depa duk kata apa? Ya laitana, celakalah kita hari ni. Mampuhlah kita hari ni, habislah kita hari ni. Sambil duduk jalan tu duduk mengeluh dah. Dia kata habislah, mampuhlah kita, rugilah kita hari ni.
dalam keadaan dia duk kata dia celaka, dia kata apa? Nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Dia kata celakalah kita hari ni. Alangkah baiknya wahai Allah kalau kamu kembalikan kami atas muka bumi, kamu hidupkan kami atas muka bumi, kamu kembalikan kami untuk hidup sat pun tak apa atas muka bumi. Kami nak buat apa? Kami nak wala nukadziba bi ayati rabbina. Kami janji wahai Allah tak mau jadi orang hak kufur dah. Kami janji kami akan beriman dengan ajaran Islam. Kami berjanji akan berpegang dengan Al-Quran, akan berpegang dengan hadis. Kami janji tak mau dah buat benda maksiat. Kami janji dah tak mau buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami janji wahai Allah, kami nak jadi orang hak betul-betul beriman. Ni bila ni hadut depan neraka. Janji lagi. Ketika tu kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Allah Ta'ala kata, bal sekiranya kata Allah, badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, sekiranya kata Allah kami tunai permintaan mereka, kami terima pelawaan mereka, permintaan hajat mereka, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Allah Ta'ala kata apa? Pok-pok ni mau kalau kami penek balik atas muka bumi bagi hidup 1000 tahun sekalipun, ruddu la'adu lima nuhu anhu, mereka tetap akan kembali melakukan benda-benda yang diharamkan oleh kami, yang tidak disukai oleh kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahum lakadzibun. Allah Ta'ala kata sungguh benar pok ni kaki bom punya orang. Allahu Rabbi. Nampak ada tak? Duk nampak dah neraka no. Nampak dah. Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, pok ni berjalan dah nak masuk neraka. Nampak dah no neraka. Tapi bila mana patah balik ke dunia, duk lawan situ juga. Amboi ketegak sungguh tuan-tuan. Ketegak tak? Ketegak sungguh mereka-mereka yang mana dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW mafhum dia, Nabi kata kalau orang hak jenis duk cakap betul, Allah Ta'ala akan tetapkan dia menjadi orang yang betul. Apa sampai ke mati dia betul ya kawan ya? Tak mohong, tak kona kanan kiri dak lah. Dia ni memang Allah Ta'ala disebabkan istiqamah dia dengan benda baik, dengan benda betul, Allah Ta'ala tetapkan dia minas siddiqin, orang-orang yang benar. Tapi kalau jenis duk bom pagi petang siang malam merata cerok kampung sampai orang panggil mat bom lah kat dia tuan-tuan ni. Padahal dia bukan pandai main meracun bom pun, panggil mat bom. Pergi rumah mana? Mat bom. Tahu dah. Kompomnya. Hak kata cerita muhung ni, orang muhung ni tuan-tuan, tang mana pun dia kerana muhung ya. Nganak dia pun dia muhung. Tuan-tuan pernah dengar lah satu cerita ni dalam Facebook dia pada buh, tak tahu lah tuan-tuan mungkin tak ada Facebook kan. Tuan-tuan mungkin tak ada Facebook. Nah, tapi tak tentu lah. Ada satu makcik tu dia add saya, add Facebook. Weh, kemah macam ni. Tengok-tengok lah makcik ni dia duduk main dengan cucu dia pakai tongkat dah tuan-tuan. Umur 83 main Facebook. Tapi tengok Facebook dia tu, dia bukan buah gambar apa pun. Seminggu sekali dia update buah gambar bunga, buah gambar kucing, orang tua-tua bukan dia tangkap gambar apa pun. Hak duk buah gambar ngarut ni, hak muda-muda ni. Tangkap betih lembu, tangkap tanduk lembu, kan dia pasal apa tu? Kan? Baik. Tak apalah. Cerita muhung ni cerita muhung. Tuan-tuan bila dengar cerita muhung, tuan-tuan jangan dia terbit dalam kitab lah. Tak gitu kata, cerita ni adalah Sahih Bukhari bah. Pokok dah habaq dah muhung ni. Nah, dah habaq dah muhung. Hak kata pemurung ni tuan-tuan. Satu hari kawan ni dia muhung lah. Dia kaki muhung. Satu hari tu dia pergi mana tuan-tuan? Dia duduk sembang di kedai kopi, kedai tak buka. Lah dia beralih kanan, beralih kiri tengok anak dia. Ni dia kata anak aku pun kerja dia, hak penting muhung. Hak penting muhung. Tu tabiat dia. Dia habaq apa kat anak dia, dia kata, dia kata, ayah kemarin ni pergi mengang ikan besar. Orang utara sebab, no? Besar nak mampu dia kata beli ikan.
Anak dia kata besar, besar. Kira belah ayah belah perut tu, dia ada mesin padi 2 biji. Tu dia punya muhung tu. Besar ikan dia. Besar sungguh. Besar tak? 2 biji mesin padi duduk dalam perut ikan dia. Mesin padi itu besar mana dah tuan-tuan? Ikan dia lagi besar. Kira kemah. Anak pun kata, alhamdulillah. Anak pun kaki bom juga. Tak mau nak. Anak kata, saya pun pak alhamdulillah dia kata. Boleh ikan mari tu di bendang tu mengai dalam bendang, bukan mengai dalam sungai apa, mengai dalam bendang ya. Besar sungguh. Tu hak kata rezeki Allah Taala lah. Ayah dia kata besar mana? Kalau ayah ada 2 biji mesin padi, saya 6 biji mesin padi. Lagi muhung pada pak dia. Dua-dua kaki muhung. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala, nah, hak kata cerita muhung ni tuan-tuan jangan duk dengar khusyuk nak cerita muhung nama apa. Nah, anak ni pun ajak pak dia pergi mengai. Dia kata ayah tak apalah. Kalau lagu tu kita kena tobat dah ayah. Ayah pun kaki muhung, cik pun kaki muhung, kita pun duk kena tobat buang dia kata. Terus ada muhung dah. Tak apalah tobat dah dua beranak tu. Esok pagi tu pak ajak menjala. Jom kita pergi menjala jom. Cuaca elok ni kita pergi menjala ikan. Anak ngempak ni pun naik dah. Sampai di tengah sungai tu. Pak pun baling pukat. Baling jala. Baling. Bila baling apa berlaku? Tarik pukat lekat. Jala tu lekat. Bila tarik jala tu lekat. Akhirnya pak kata apa ni nak tarik naik tak boleh ni. Ikan besar apa pak dia kata. Tu nampak ada bunga-bunga tu main balik tu. Hak tobat dah malam ni. Pak dia kata lah ni hang pergi terjun. Dia kata anak lebih aula terjun pada pak. Pasal kalau anak terjun mati masuk syurga, dia tolong pak dia. Pandai pak dia tu. Pandai menakut. Pak ni pun suruh anak pun gerdegung turun. Turun tuan-tuan. Subhanallah, tabarakallah. Apa yang berlaku? Maka pada ketika tu anak pun terjun lambat naik. Anak terjun lambat naik. Bila anak terjun lambat naik tuan-tuan, pak duk sangka, hai nampak gaya ikan besar ni lambat sangat timbul ni, duk tarik ikan tak naik-naik ni. Apa kata? Anak pun bila naik tuan-tuan, rupa-rupanya hak lama tak sat ni kepala sangkut dia kak pokok nipah. Kepala sangkut dia kak pokok nipah tu tertoreh tandai tu naik-naik berdarah. Naik-naik darah. Patut lama sangat. Lama sangat. Akhirnya apa yang berlaku? Dia sampai di atas tuan-tuan. Pak dia tanya hang apa lama sangat? Dia kata lama sikit di bawah singgah minum yang kopi dulu. Celaka sungguh. Dan lagi duduk bohong waktu tu. Padahal kepala sangkut ni akak ni paha. Dia kata duduk lama sikit. Dia kata minum yang kopi dulu. Dia kata tak apa. Dia kata pak terjun. Dia kata letih duduk di bawah tu. Minum yang kopi banyak. Pak pun terjun. Pak pun sangkut kat di bawah. Pak sangkut di bawah tuan-tuan. Lama juga. Anak lu kata dia atas. Baru hantau. Baru hantau. Hak tak siap aku rasa dah. Pak naik-naik tuan-tuan. Muka habis ni. Dermen habis muka. Anak tanya apa? Pasal apa? Pak muka dermen. Teruk kat ikan. Dia kata mau tak dermen muka. Hang minum yak kopi tak bayar. Pak di bawah kata aku pembohong pek. Allahu Rabbi. Hak tak siap kata nak tobat noh. Tobat dah. Hak nama kata kaki mohong juga al-kadzab, orang yang pembohong. Begitulah mereka ni pun. Kata Allah Taala dah nampak neraka dah. Allah habaq kat Nabi Muhammad, hey Muhammad, umat kamu ni hak ingkar ni ketika mana berjalan nak pergi ke neraka, depa minta kat aku, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Wahai Tuhan, alangkah bagus, alangkah baik kalau kembalikan kami ke dunia, kami akan beriman dengan ayat-ayat kamu, kami akan ikut apa yang kamu suruh, akan tinggal apa hak kamu larang, wa nakuna minal mu'minin, kami janji nak jadi orang baik. Tapi Allah Ta'ala kata ada. Mereka ni mau kalau bagi naik 1000 tahun balik pun tetap melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga kata ulama tafsir, antaranya Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan bahwasanya cuba tengok orang yang tak baik, bila mana dia nak mati, dia minta nak buat benda baik,
Apa yang Allah nak bagi tahu kat kita tuan-tuan? Allah Ta'ala nak bagi tahu, hei orang beriman, bersyukurlah kamu, aku tetapkan kamu atas jalan kebaikan. Faham tak? Hak depa ni tak baik, bila mati nu kalut nak buat benda baik, Allah tak terima dah. Tapi kita sebelum mati, Allah Ta'ala pilih jadi orang masjid, mai sembahyang berjamaah, pi mengaji, buat baik dengan orang, tak musuh dengan orang, tak zalimi orang, buat sumbangan kepada orang dan sebagainya. Ni kita ni Allah pilih sebelum sampai sakaratul maut dah duduk atas jalan baik dah. Alhamdulillah. Tapi mereka ni waktu nak mati baru nak buat benda baik, maka ketika itu sudah tidak diterima permohonan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam saya dah baca satu buku cerita tentang malaikat Azrail alaihi salatu wassalam. No, kita hak kenal malaikat Azrail ni pasal dia dengar lagu Orkes Suraya dulu ni lah, hak rambut kembang. Kan, saya pun tak tahu dulu pasal apa orang suka rambut kembang. Dulu memang jenis, memang beranak rambut kembang, saya pun tak tahulah. Kan, tapi tengok budak-budak lah beranak tak kembang pun rambut. Allahu a'lam pasal apa. Barangkali duduk dalam hospital dulu, doktor buat teknik rebonding ke apa, beri kembang ke, wallahu a'lam lah. Tu dah maklum. Ada 6 orang. Tak tahu lah balik tiang tak nampak, Allahu a'lam. Saya bukan kasyaf, saya tengok lekan tiang lah. Kan? Dulu-dulu punya orang rambut mesti kembang-kembang Saloma, mau kembang-kembang, mau sempoi-sempoi punya rambut. Kan? Lagu Orkes Suraya tahun 1965. Bila mana hala tu, saya pun tak pandang lagi, duduk alam roh lagi. Nah, ting 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 tu dia punya muzik dulu ni. Ting 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 ting. Ini dulu punya lagu. Lah ni bunyi-bunyi tu sesak lepas dah. Hal lagu lah ni. Tak ada mula lagi baru bunyi muzik sesak lepas dah. Nah, bila Azrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karim, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembeda kita. Terdeng deng 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 ni ting ting ni ting ni. Lagu hak dulu tu. Hak la ni lagu Ya Rabbi Ta'ala, jam di dinding sudah bergetar. Dengar lagu tu pun sesak nafas dah. Hak lagu la ni tak tahuan mentang pon nak kata. Nah, lagu dulu seronok. Nasyid dulu seronok. Nah, nasyid dulu pergi tak kembali. Sungguh lah lagu-lagu dulu lah. Nah, kumpulan nasyid dulu, minta maaf lah. Dulu semua pakai kepiah kumpulan nasyid dulu. Kumpulan nasyid lah, apa tak tahu nak habaq dia ni penyanyi ke penasyid ke. Rambut sama lebih kurang. Rambut dia buat batas ban. Tahu dah batas ban? Orang buat bendang tahu lah batas ban. Bila main musim nak menabuk, dia akan buat bagi petak, dia bagi merlap belok, dia buat batas tu bagi cantik senang dia nak berjalan. Lepas tu bila mana dia nak apa, dia dah tabuk semua, dah naik benih ataupun dia pakai mesin. Kalau di belah Kedah sana tu, dia pakai apa? Dia pakai orang Myanmar, orang petani main mengupah apa? Upah nanam. Sebiji tu ataupun satu apa kita kata semai tu 5 pang upah. Cucuk 5 pang. Satu tu 5 pang. Lah ni RM2 dah lebih kurang. Buat macam mana? Bila nak semua racun, senang dia nak berjalan tengah mendang, dia semua racun bagi berderet senerai tu, pampui habis nerai tu. Nah, lepas tu dia boleh jalan kat tengah tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, lah ni ada agak ada buat rambut tu. Rambut qazak tu, haram hukum dia. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia buat kena. Ustaz pun sama ni. Ustaz Tok Haji lebih longgar nama dia ni. Hak mengaji tak ada guru punya ustaz. Dia buat kena. Rambut dia buat ni, line ni. Dia kata buat siap-siap ustaz, hujan lebat tak gaduh duk takung dah atas kepala. Tak ada dalam riwayat orang manusia hujan lebat ayam takung atas kepala, tak ada lagi. Dia buat line.
Lepas tu dia naik rambut pacak satu macam tepi nipis. Ni ustaz tak boleh pakai memang. Ustaz ni patut dia kena jaga thiqah dia. Pakaian dia kena jaga. Ni ustaz pun seluar jeruk ketat nyang yang seluar. Sama dengan artis sama ni. Ketat merata atas ke bawah. Ketat belakang ustaz. Dia kata ni baru contemporary. Dia kata. Ni baru ustaz yang zaman era modernnya. Siapa ajak dia? Siapa yang ajak dia dahulu tu? Melainkan barat yang telah memanipulasikan, yang telah mempengaruhi agamawan. Masuk saja dalam televisyen, lebih hilang terus, lebih hilang terus. Lebih bila? Waktu tahlil, orang mati. Ni ada lebih. Tak ada pada tu, lebih-lebih pun hilang dah. Lah ni duk kalut beli topi pula. Haram kan pakai topi? Tak haram pakai topi, nak pakai helmet tiap-tiap masa pun tak apa, kita pun tak marah. Tapi dia boleh beli satu topi 150, 200 harga. Allahu Rabbi, lebih RM3 pasal malam dia beli. Hak lebih RM3, hak topi 150. Allahu Akbar. Apa tak reti nak beza dah nilai hak mana yang patut kena beli. Kita suruh beli kitab, dia kata mahal RM4, mahal tak weh. Saya duk beli RM3.9 lah. Ustaz dia kurang sekupang tak? Ada tak? Ada. Ni bukan di Malaysia, Zimbabwe punya cerita ni. Jenis ni topi bukan tak pergi pakai dah topi apa pun. Nak pakai topi hak kontraktor ke, nak pakai topi apa pun tak apa lah. Tapi jangan sampai benda hak tak sepatut kita lebihkan dia. Patutnya kita ni syiar thiqah ahli ilmu lebih ketayak teh bala. Ketayak tak buh teh bala. Tak apa tu makan dalam perut. Ni kopiah kita ni bagi tu lambang izzah orang mengaji. Sebab tu ulama dulu tok guru yang mengaji, berguru yang mengaji puluh-puluh tahun, depa tak pernah duk jalan kepala dogwe gitu ya. Ada maklum jumpa kepala dogwe, ustaz tu kepala dogwe. Ni tok guru kepala dogwe, tak ada. Syekh Badruddin kepala tak pernah dogwe. Kalau jumpa di rumah duk bersiang daging, lebih duk teh bala. Tu bekas mufti alim tak tengok dah. Kita hak bukan mufti telajar alim dah pada mufti. Ni bukan wajib pakai lebih, tak wajib maklum. Tapi ini thiqah ahli ilmu, izzah orang yang mengaji ilmu. Dia mengaji negara Arab, dia bawa balik main budaya Arab. Arab mayang dalam Masjidil Haram solat 3 suku tu pun tak apa. Jenis lagu tu bi'ah, dia punya suasana dia lagu tu. Tapi kalau malam ni tu imam kita. Ustaz kita malam ni main pakai solat 3 suku jadi tu imam. Sahah. Mayang sah, dia kata tu imam 3 suku. Sahah mayang. Tak ada masalah apa. Tapi bi'ah kita punya kawasan, suasana, tempat kita bukan lagu tu pembawakan dia. Tapi bila mai ustaz-ustaz muda yang balik pada luar negara, balik pada Jordan, balik pada sana, balik pada sini, balik pada planet Marikh, balik pada bulan, balik pada Pluto, balik semua mai turun ke bumi, depa bawa mai hak pelik-pelik dalam masyarakat. Patutnya masyarakat kena ikut cara pembawakan para ulama, pakaian yang sopan. Walaupun pakai seluar ketat tu tak jadi masalah, hukum dia makruh saja. Tetapi orang tengok tak apa nak cantik. Maklum tengok malam ni saya pakai jubah, saya agak esok pasal malam saya pergi pakai seluar 3 suku, topi congek pergi kanan sikit. Alamak, salah ustaz. Saya pun tak mengaku saya ustaz dia tu. Pasal apa? Malu kau orang. Tapi ini ada yang ustaz tak malu. Ni dengar ni marah pula, ni marah pi ada tak ada. Pasal apa? Tak menjaga. Ulama pulun duk jaga izzah pakaian ahli ilmu. Tetapi bila mai akhir zaman, benda-benda ini telah pun dihapuskan. Cuba dibuang sikit-sikit. Bukan musuh Islam main duk londeh. Orang Islam sendiri yang londeh dia. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, kekalkan dengan pakaian kita. Tradisi orang Melayu kita pakai apa? Boleh pakai songkok ke? Tak pakai lebih pun tak apa. Jangan kita terlajak sangat. Ada hak umur 60 dia nak lagak jadi muda, pakai seluar jin ketat, baju semua ketat-ketat. Umur apa dah maklum? Umur 63 baru pencen ya ustaz. Tak gaduh ketat-ketat lah. Mati esok orang lipat kita memang ketat siap dah. Tak gaduh ketat-ketat dah. Ada makcik saya jumpa, subhanallah tabarakallah, pakai punya ketat. Seluar dia saya rasa kena lumuk minyak nyok dulu baru boleh pakai. Ketat ni ya Rabbi Ta'ala.
Nak garu tak boleh pakai jari, tak lekat, kena pakai pisau tikam terus. Ni selok lah ni. Mai mengaji tak? Mai mengaji. Dia jumpa saya di pasar malam. Dia ingat kita tak cam dia. Tilap banyak lah jumpa. Assalamualaikum. Dia tak tegur saya. Dia tak, saya nampak dia duduk depan saya. Dia main duduk tentang dia mula. Dia pergi dandan pergi tengok nasi tomato, nasi tembikai mah duk ada tu. Dia dandan dia pergi corner pergi. Dia nampak dah saya kat depan ni. Pun pasang dah maklum ni hang siap. Duk mengaji ni. Ngaji Syama'il Muhammadiyah. Ni kena jaga thiqah. Ahli ilmu kena jaga. Kali duk pakai kot suka ya. Sedangkan postman ada pakaian dia. Polis ada pakaian dia. Tu ya tuan-tuan. Pramugara ada pakaian dia. Bomba ada pakaian dia. Malam ni kita naik kapal terbang tengok pramugari semua pakai pakaian bomba. Pelik tak? Semua pakai pakaian bomba. Kami malam ni hari ni nak tukar pakaian pramugari pakai baju bomba, bomba pakai baju pramugari. Rentung bomba, pramugari selamat pula. Sebab pakai baju bomba kali happy. Pomen dia duk pomen kata pakai jubah dengan serban. Kita kata demam panas ke kawan ni. Pasal tak kena tempat dia pakai. Tapi ini yang cuba yang dibawa. Sebab tu tuan-tuan, saya bab-bab ni saya kerah dengan anak murid saya pun saya kerah. Kalau pakai jubah kain plekat duk kembung serupa mengandung 9 bulan, saya kata hang pilih leh pakai seluar lain. Terus duk pakai duk kembung ni, saya bukan mau duk kembung ni bukan mengandung. Melainkan memang perut ke depan serta balik dah. Kena pakai bagi kemah. Kita orang agama hafal Quran, hafal hadis, bagi kemah. Jubah hak 3-4 lain, saya kata pi sedikit lain bagi jadi satu lain. Saya bukan geng 3 lain 7 semua geng. Bagi satu lain, satu saja nak. Pasal apa? Nak ajak bagi kemah. Kepiah paling kurang 3 biji kena ada paling kurang. Ni kepiah tu sebiji tu, hak tu pi kenuri, pi tahlil, pi korek kubur, pi korek liang, pi kambuh kubur, pi kambuh liang. Hak tu lah. Buka dalam ni, jangan kata tik balak, tik boya apa ada dalam kepiah dia. Allahu Akbar. Tang mana izzah kita hak Islam tu? Ni penuh kuning tang ni. Dia kata ustaz semula jadi tukar buang lah, beli hak baru. Anak murid saya tak bagi cannya. Tak bagi can. Apabila mengaji tak ada kesian-kesiannya. Mengaji tak ada kesian-kesian. Bukan bermakna tak ada kesian salah pi remote dia, tak pernah remote lagi sepanjang saya duduk mengajar di mahad pondok kita, tak ada lagi anak murid hak kena kes report polis, tak ada lagi. Tak ada lagi. Kena kemah duk mengaji tunggu guru mai. Kalau di masjid tak apalah, di pondok tu guru mai setengah jam 15 minit sebelum kelas mula apa duduk di tempat dah. Duk siap dah di tempat. Tahu dah kitab apa nak buka, pen, pensel semua dah ada. Ustaz nak pergi kencing tak ada, berdiri kencing dah dalam kelas tu. Pasal apa? Sebelum kelas hang tahu dah kan nak mengaji guna. Berapa lama nak mengaji? Apa yang nak mengaji? Tang mana nak mengaji? Kencing tak kencing sebelum masuk kelas pergi kencing. Pasal apa? Kerana nak jaga adab dalam balih ilmu. Jaga adab dengan ilmu, bukan ilmu kita, tapi ilmu ini adalah warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam kelas duduk peng duduk main pen ni tak ada adab punya orang. Tak ada adab dengan ilmu. Hatta ulama kata sehingga kan letak pen atas buku pun dikira tidak beradab dengan ilmu. Tu dia tuan-tuan. Agak-agak kita duduk tang mana ni? Duk tang mana? Al-Imam Syafi'i dengan Tok Guru dia Imam Malik rahimahullah disebutkan duk depan Tok Guru ni buka kitab tak bunyi. Tak bunyi langsung ketah. Takut apa? Tok Guru lagi kacau Tok Guru nak syarah depan. Tapi kalau anak murid di sekolah lah ya Rabbi Ta'ala, cikgu lajak 5 minit waktu rehat, dia buka buku tu siapa nak perang dunia ketiga. Ketukung, kepung. Nak berkat metang mana mengaji. Cerdik saja tak berkat, tak jadi apa juga ilmu tu. Sebab tu ulama dulu jaga keberkatan ilmu. Ni saya duk pesan dah kepada waris-waris kita, pesan kat pelajar-pelajar pun kita pesan. Yang nak main mengaji, biar anak tu nak mengaji. Ada orang dia menghantar, ustaz, saya nak hantar anak saya supaya dia hafal Quran. Saya nak dia jadi hafiz Quran. Saya tanya, anak abang yang nak ke? Abang yang nak. Dia kata, anak saya tak apa nak mau, tapi saya yang mau. Saya kata, senang ya. Lah ni anak abang balik rumah, abang main duduk di mahad. Guna. Tak apa, tak saya pergi cari kuliah lain. Dia anak dia tak mau, dia kalut nak suruh anak dia mengaji pula dah.
Patutnya kena tanyalah anak tu dia nak mengaji. Esok anak tu buat masalah, kita yang susah. Tanya abang mau tak mengaji sini? Kalau abang tak mau mengaji tang ni, tak berapa nak seronok, kita pergi cari sekolah lain. Tanya dia nak mengaji. Ni dah anak tak mau situ, dia paksa, alih-alih anak menjadi masalah. Anak akan buat masalah. Ni kena jaga. Ada yang main minta anak tak dapat merayu, kita ustaz tolonglah, tak ada dah sekolah lain, anak saya kalau tak masuk sekolah ustaz ni kira gudang masuk. Bila masuk tuan-tuan, apa berlaku? Bawa keluar anak sepatah apa pun tak boleh jumpa kita. Ustaz minta maaf lah, anak saya nak kena keluar pasal dia nak ambil SPM lagi tahun depan ni, saya nak kena bawa keluar dulu, nanti saya hantar main balik lah kat sekolah ustaz. Saya kata tak apalah, sekolah kami ni bukan pusat pemulihan, hak cerdik-cerdik apa bawa keluar, hak bodoh apa hantar main. Apa sebab? Hak nak menghafal Quran, kepala otak mesti geniusnya. Kepala otak tak boleh duk masuk gam, masuk dan ketum, duk tengok cerita belu, duk tengok cerita kotak-kotak. Tak boleh. Benda ni nak bagi elok balik. Tapi hak jenis hantu ayak semua duk hantar. Pondok semua, hak kawak-kawak semua masuk duk pondok. Ni jadi masalah. Sebab itu orang dulu, anak kena buang sekolah agama, kira aib paling besarnya. Dulu ni. Tapi hari ni anak kena buang sekolah agama, biasalah budak lah. Bila biasakan dengan benda yang tak patut biasa, maka akan menimpa kebinasaan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaji dengan saya ni kerah, di masjid tak kerah, dengan anak murid lain kelas kerah. Ang lena sikit kedegung baling duster punya bi. Pasal apa? Pasal kita mengaji kerah dengan tok guru baru lekat. Bukan saya ni tok guru, kita ambil hak tok guru kita mengaji, dia ajak kita lagu tu baru kita mela ni baru tahu patut tok guru duk marah pasal apa tak mengapai, pasal apa duk lena dalam kelas. Rupa-rupanya ini akibat dia. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, yang terakhir ulama kata 3 sebab mati dalam keadaan buruk, na'udzubillah. Yang pertama melengah-lengahkan sembahyang, ringkas ya. Yang kedua yang pertama melengah-lengahkan sembahyang. Yang kedua adalah derhaka pada ibu dan ayah. Dan yang ketiga suka buat zalim pada orang. Ini di antara 3 sebab yang ulama sebut akan mengundang su'ul khatimah, mati yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam ni menjadi pengajaran kepada kita supaya kita membuat persiapan yang sebaiknya, yang sewajarnya sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu saya mohon ampun dan maaf panjang umur. Kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.